Selamat pagi, Dokter. Kita merupakan kumpulan 6 dari SADN 1033 kumpulan di Kenegaraan Malaysia. Saya Lee Ming Choi dan batch number 285262 dan ingin menyampaikan kumpulan tugasan kita yang bertema Malaysia Prihatin dan bertajuk Keprihatinan Rakyat Malaysia dalam mendepani isu COVID-19. Malaysia merupakan negara yang mengamalkan sistem demokrasi dalam pentadbiran raja perlembagaan. Malaysia mempunyai 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan, yaitu Semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur. Setiap tahun 31 Ogos merupakan Hari Kebangsaan Malaysia bagi rakyat Malaysia. Tema kumpulan tugasan kita ialah Malaysia Prihatin, yang merupakan tema Hari Kebangsaan Malaysia ke-64, dan tema ini bermaksud rakyat Malaysia bersatu padu untuk memerangi COVID-19 secara berdampingan. Dalam tema ini, perkataan prihatin bermaksud mengambil berat terhadap sesuatu perkara dengan memberi perhatian. Sebelum menepi isu COVID-19, kita hidup dengan aman dan boleh keluar dari rumah dengan bebas, dan kita tidak perlu memakai pelitup bukan semasa di luar bersama-sama kawan, tetapi semasa mendepani isu COVID-19, rakyat Malaysia perlu mematuhi prosedur operasi standard iaitu SOP yang ditetapkan oleh kerajaan semasa pandemik dan tidak boleh keluar dari rumah secara bebas ataupun tanpa alasan yang sebenar. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Rahma Saini dengan nombor matrik 285287 akan membentang tentang objektif kajian yang bertujuan untuk mencapai sesuatu matlamat penyelidikan iaitu tentang keprihatinan rakyat Malaysia dalam mendepani isu COVID-19. Kajian ini juga melibatkan 3 objektif penting untuk dicapai. Yang pertama, mengenal pasti tahap keprihatinan rakyat Malaysia dalam menghadapi COVID-19 melalui kaedah Google Form. Yang kedua, mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia semasa pandemik. Dan yang ketiga, mengkaji perkara yang perlu dilakukan oleh rakyat Malaysia dalam menangani masalah yang membelenggu rakyat yang terjejas. Seterusnya, saya akan menyampaikan kaedah kajian. Dalam kumpulan tugasan ini, kita telah menggunakan 3 aspek kajian, iaitu reka bentuk kajian, instrumen kajian, dan penganalisis data. Dalam reka bentuk kajian, kita telah menggunakan kaedah kepustakaan, kaedah pemerhatian, dan kaedah soal selidik. Dalam instrumen kajian, kita juga telah menggunakan 3 teknik, iaitu kepustakaan, pemerhatian, dan borang soal selidik, iaitu Google Form. Selepas mengumpul Google Form dari 200 responden, kita akan menjalankan proses penganalisisan data. Dalam penganalisisan data, kita telah menggunakan 2 software untuk membantu kita menganalisis data bagi 200 responden, yaitu dua software yang digunakan untuk proses penganalisan data, yaitu Microsoft Excel dan Microsoft Word. Nama saya Liu Kaiyan. Nombor matrik saya ialah 285329. Saya akan menerangkan demografi responden dan tahap keprihatinan rakyat Malaysia terhadap COVID-19. Responden kajian terdiri daripada 200 orang rakyat Malaysia. Antara 200 orang, seramai 160 orang merupakan perempuan dan seramai 40 orang responden merupakan lelaki. Kebanyakan responden kajian ini berumur 19 hingga 30 tahun, manakala bilangan responden yang berumur 61 tahun ke atas paling kurang. Bangsa Melayu merekodkan bilangan responden yang paling banyak dan diikuti dengan bangsa Cina. Dengan ini, agama Islam merekodkan bilangan responden yang paling banyak dan diikuti dengan agama Buddha. Kebanyakan responden bertinggal di Johor, manakala bilangan responden yang tinggal di Kelantan paling kurang. Selepas itu, saya akan menerangkan bahawa tahap keprihatinan rakyat Malaysia terhadap COVID-19. Kebanyakan responden setuju bahawa mereka tidak pernah terlibat sebagai sukarelawan dalam aktiviti COVID-19 dan mereka tidak pernah memberi bantuan kepada jiran mereka yang menjalankan kuarantin di rumah. Bilangan responden yang bersetuju bahawa mereka selalu mengambil berat tentang informasi COVID-19 begini dan mereka pernah memerlukan bantuan kepada seseorang yang memerlukan bantuan semasa COVID-19 adalah lebih ramai berbanding dengan yang tidak bersetuju. Selain itu, kebanyakan responden bersetuju bahawa mereka pernah berkongsi maklumat tentang seseorang yang memerlukan bantuan di platform media sosial dan mereka selalu mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Secara keseluruhan, kami dapat merumuskan bahawa tahap keprihatinan rakyat Malaysia terhadap COVID-19 adalah sederhana tinggi. Hal ini disebabkan 4 daripada 6 soalan yang ditetapkan mencapai pilihan setuju yang lebih tinggi. Assalamualaikum kepada Dr. Zul Helmi. Saya Muhammad Yasir bin Abdul Jaafar dan nombor kad matrik saya 285290.
Hari ini saya akan membincangkan masalah yang dihadapi oleh rakyat Malaysia semasa pandemik COVID-19. Masalah utama yang dihadapi oleh rakyat Malaysia semasa pandemik ialah masalah pendidikan bagi semua tahap terganggu dengan 87% atau 174 responden memilihnya. Kedua, 80% atau 160 responden memilih kehilangan sumber pendapatan. Dan ketiga, 147 responden atau 73.5% menyatakan kesihatan mental rakyat terjejas. Membicara lebih mendalam tentang masalah pendidikan bagi semua tahap terganggu, calon peperiksaan UPSR dan PT 3 tahun 2020 terkesan akhirnya peperiksaan tersebut dibatalkan. Selain itu, terdapat masalah capaian internet di kawasan luar bandar. Buktinya, seorang pelajar Universiti Malaysia Sabah telah memanjat pokok untuk mendapatkan capaian internet yang baik untuk menjawab peperiksaan di atas talian. Sementara itu, golongan B40 menghadapi masalah dalam pembelian peranti kepada anak-anak mereka. Golongan ini tidak mampu membeli komputer riba, tablet maupun telefon pintar kepada anak-anak mereka disebabkan duit simpanan mereka hanya untuk menampung sara hidup keluarga dan dibebani dengan pelbagai hutang. Di samping itu, masalah kehilangan sumber pendapatan, menurut Datuk Abdul Helmi Mansur selaku Presiden Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia, MTUC berkata 30,000 orang dalam sektor industri perhotelan di seluruh negara dibuang pekerjaan. Manakala melalui kajian Institut Pendidikan dan Pengurusan Kemiskinan di Universiti Malaysia Kelantan, hampir kesemua responden yang bekerja sendiri hilang punca pendapatan. Selain itu, terdapat juga masalah kesihatan mental rakyat Malaysia terjejas. Semasa pandemik, petugas barisan hadapan dan pekerja sektor kritikal yang lain mengalami tekanan dan keletihan yang melampau kerana bekerja, manakala tekanan yang tinggi dirasai apabila orang hilang pekerjaan dan tiada duit untuk sara keluarga. Oleh itu, masalah kesihatan mental perlu diatasi dengan segera jika tidak ia boleh merenggut nyawa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifai Pembantu Sabri ingin membentangkan perkara yang dilakukan oleh rakyat Malaysia dalam menangani masalah yang membelenggu rakyat yang terjejas. Oleh itu ada 6 perkara iaitu bantuan dari segi pendidikan, kewangan, sumber perubatan, emosi, teknologi dan juga dari segi lain. Namun di sini saya hanya membentangkan 3 perkara sahaja. Yang pertama adalah segi kewangan. Dari segi teknologi. Dari segi teknologi iaitu bantuan sumbangan teknologi pengibasan Internet of Things iaitu IoT dalam sektor pembuatan mendapat bilangan paling tinggi. Bantuan ini adalah memudahkan kepada rakyat semasa pandemik ini dalam membangunkan ekonomi negara. Teknologi popular termasuk penggunaan penyelesaian RFID jarak dekat dan juga penyelesaian jarak pertengahan Wi-Fi dengan bantuan IoT ini lebih mudah. Seterusnya ialah bantuan segi kewangan iaitu daripada Tenaga Nasional Berhad TNB. Bantuan dari TNB ialah TNB memberikan diskaun bil elektrik untuk pelanggan TNB di bawah pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi iaitu pemulih. Kadar pembayaran bil elektrik ini diberikan kepada pelanggan kediaman dan juga bukan kediaman. Bagi pelanggan yang bukan kediaman mendapat diskaun sebanyak 10% ke atas jumlah penggunaan elektrik bulanan dan pelanggan kediaman pula diberikan diskaun sebanyak sehingga 40% berdasarkan jumlah penggunaan elektrik bulanan mengikut jenis kediaman dan penggunaan jana kuasa bagi kediaman tersebut. Dan yang terakhir ialah di sini penangguhan bayaran PTPTN kepada peminjam. Penangguhan bayaran balik PTPTN ini dimasukkan dalam Belanjawan 2021 dan pinjaman PTPTN ini berikan kepada peminjam-peminjam yang kehilangan pendapatan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Hai, kembali bersama saya di bahagian kesimpulan. Seperti yang kita tahu, Malaysia adalah negara yang unik dan mempunyai cara tersendiri dalam memerangi virus COVID-19. Langkah yang strategik diambil oleh pihak kerajaan dan keprihatinan rakyat Malaysia diambil kira untuk sejagat bersama. Langkah-langkah tersebut penting bagi mengelakkan lagi penularan virus COVID-19 dan tahap keprihatinan rakyat Malaysia telah diukur melalui dapatan kajian yang digunakan melalui kaedah Google Form. Namun begitu, masih terdapat beberapa halangan yang tidak dapat dielakkan seperti masalah dalam pendidikan. Masalah ini berpunca daripada pembelajaran atas talian yang kurang memberasakan dan cara mengatasi bagi masalah tersebut dengan menggunakan platform media yang sedia ada dengan sebaik mungkin. Dan juga pihak kerajaan boleh menghulurkan bantuan kepada pelajar seperti dalam bentuk kewangan, komputer riba dan juga telefon bimbit digunakan untuk pembelajaran atas talian. Seterusnya, para barisan hadapan juga telah memberikan sumbangan yang besar kepada negara.
Malaysia. Kejayaan dan keprihatinan rakyat Malaysia dapat diukur dengan jumlah penurunan jangkitan dan juga bilangan penerimaan vaksin yang semakin bertambah. Harapan agar rakyat Malaysia akan dapat terus memerangi wabak ini untuk kelangsungan hidup normal masyarakat. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.